A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Masih lagi dalam berkenaan solat berjamaah. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qarbatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihim asyaitan fa alayka bil jamaah fa innama ya'kulu adh-dhi'bul qasiyah. Rawahu Abu Dawud. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pedalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan makan kambing yang terpinggir. Sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Maksud Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud ini ialah Nabi SAW beri satu perumpamaan bahawasanya serigala itu akan makan fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyah. Sesungguhnya yang akan dimakan ni ialah kambing yang keseorangan, yang bersendirian, bukan seorang lah, kambing kan, yang bersendirian. Jadi Nabi SAW berikan gambaran macam tu. Kalau satu orang tak dirikan solat, kalau ada 3 orang tetapi mereka tak berdirikan solat jemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma saqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi waja'uhu ista'dhana azwajahu fi an yumarrada fi baiti fa udhina lahu fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulain takhuttu rijlahu fil ardi. Rawahul Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, semasa Nabi SAW dalam keadaan gering, tenat dan kesakitan, baginda SAW semakin bila kesakitan, maknanya gering Nabi SAW itu semakin bertambah, maka baginda SAW telah meminta izin daripada isteri-isteri yang lain agar baginda SAW dirawat di rumahku, dan mereka telah memberikan keizinan kepada Nabi SAW. Apabila tiba waktu solat, baginda SAW telah keluar untuk pergi ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang. Yang ini kerana badan baginda Nabi SAW begitu lemah. Dalam keadaan kedua-dua kaki baginda SAW terheret di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini Sayyidatina Aisyah menggambarkan bagaimana kesungguhan Nabi SAW walaupun dipapah oleh 2 orang, baginda masih berusaha untuk dapat solat berjemaah, kan, pergi ke masjid. Yalah, kita fahamlah masjid, rumah Nabi dengan masjid tu sebenarnya sangat dekat lah, macam yang kita tengok sekarang lah, kan. Maknanya kalau kita pergi tengok Raudhah dan ada makam Nabi, maknanya sebelah sangat lah masa tu, sebab makam Rasulullah tu lah rumah Sayyidatina Aisyah. An Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi salati fil khasasah wa hum ashabus suffah hatta taqul a'rabu haula'i majanin أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم
أن تزدادوا فاقة وهاجة. قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. Sayyidina Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami orang ramai bersolat, sesetengah makmum daripada kalangan ashabus suffah yang sedang berdiri akan jatuh kerana kelaparan yang mereka hadapi. Hinggakan orang-orang Badui menganggap, orang Badui ni maksudnya orang Arab yang daripada luar Madinah lah, yang daripada pedalaman kampung-kampung yang jauh-jauh daripada Madinah, menganggap bahawa mereka itu ialah orang-orang gila. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bersolat, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berpaling ke arah mereka lalu bersabda, sekiranya kamu mengetahui ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, pasti kamu ingin berada dalam keadaan yang lebih lapar dan lebih papa lagi. Sayyidina Fadalah radhiyallahu anhu berkata, pada masa itu saya ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi alhamdulillah kita dengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nak bagi tahu satu hadis yang pertama tadi tentang pentingnya solat berjemaah ini sebagai pagar kita daripada serangan-serangan syaitan. Orang yang jaga solat jemaah, insya-Allah Allah jaga dia daripada serangan, daripada hasutan, bisikan-bisikan jahat syaitan. Kemudian di sini juga, dalam hadis ini juga menggambarkan bagaimana Nabi SAW sendiri dan para sahabat, mereka ni walaupun dalam keadaan susah payah, dari segi fizikal, dari segi kesihatan, dari segi apa semua, lemah dan sebagainya, mereka masih tetap bersungguh-sungguh dalam nak menjaga solat berjemaah mereka di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita dengar perkara ni, kita tak adalah jadikan sedikit alasan kita itu sebagai alasan untuk tidak mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar kita dapat faham, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin. Wahai Allah, Kaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang Maha Esa. Engkaulah satu-satu pencipta dan menguasai segala ciptaan-Mu. Apa yang Kau kehendaki itu sahaja yang terjadi. Apa yang Kau tidak kehendaki pasti sama sekali tidak akan terjadi. Wahai Allah, hanya kehendak-Mu lah yang akan berlaku, dan apa yang Kau tidak kehendaki pasti tidak akan dapat berlaku. Wahai Allah, ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu, ya Allah. Wahai Allah, Kau Maha mengetahui bagaimana keadaan, kekurangan, kelemahan, kecuaian, kelalaian kami dalam mendirikan solat kami, ya Allah. Solat kami, ya Allah, begitu lemah, ya Allah. Begitu lemah dari segi khusyuk dan khuduknya, ya Allah. Wahai Allah, berilah rezekikanlah kami taufik untuk kami dapat jaga solat kami, dapat jaga solat fardu kami dengan cara yang telah dilazimkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat jaga solat-solat sunat kami, ya Allah, sehingga dengan solat-solat kami inilah yang dapat menampung kekurangan solat fardu kami, dan jadikanlah solat-solat kami ini adalah asbab untuk kami selamat di mahsyar nanti, untuk kami mendapat keredaan-Mu dan pengampunan-Mu nanti, ya Allah. Wahai Allah, janganlah Kau hampakan kami, ya Allah, dan jadikanlah kami asbab untuk orang lain juga dapat jaga solat mereka. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.